Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Mac. Bersama saya Nazira Syaringat. Kita saksikan tajuk utama malam ini. KWSP pertimbang pengeluaran tambahan untuk haji. Juga Zakir naik. Selamat. KWSP sedia pertimbang kebenaran pengeluaran tambahan akaun 2 untuk ibadah haji jika dibenarkan kerajaan. Menurut Ketua Strategisnya Nur Hisham Husin, langkah itu ekoran pihaknya maklum mengenai kenaikan kos menunaikan rukun Islam kelima itu. Sebelum ini, hampir 12 juta ringgit dikeluarkan oleh 4,337 pencarum KWSP untuk menunaikan ibadat haji sejak diperkenalkan pada 2013. Kemudahan pengeluaran simpanan KWSP itu mula diperkenalkan pada hujung 2012 dan pengeluaran bermula Januari 2013. Pengeluaran yang dibenarkan untuk menunaikan haji adalah daripada akaun 2 sahaja dengan jumlah maksimum RM3,000. Isnin lalu, Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, kos ibadat haji naik kepada RM30,850 berbanding RM28,632 tahun lalu. Bagi jemaah golongan B40, kerajaan bersetuju menanggung kenaikan kadar bayaran berjumlah RM1,000 bagi kategori itu untuk musim haji 1444 Hijrah 2023. Sehubungan itu, bayaran jemaah muassasah kumpulan itu kekal seperti kadar tahun lalu, iaitu RM10,980. Untuk M40 pula, bantuan kewangan yang diberikan 48%, manakala kumpulan T20 perlu membayar keseluruhan kos. Bantuan khas kewangan Aidilfitri BKKA 2023 akan dibayar kepada penjawat awam yang layak pada 17 April ini. Sebanyak RM700 akan diberikan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah yang masih berkhidmat sehingga 17 April 2023 termasuk lantikan 87 kontrak. Pesara perkhidmatan awam pula akan menerima BKKA sebanyak RM350. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, BKKA tahun ini turut dipanjangkan kepada pesara kerajaan berpencen, penerima pencen terbitan, pesara skim kumpulan simpanan pekerja, veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bagi pesara dan veteran yang dilantik semula secara lantikan tetap sementara dan masih berkhidmat pada 17 April 2023 adalah layak menerima RM700. BKKA adalah bantuan hari raya bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan. Dalam pembentangan belanjawan Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri adalah satu langkah keprihatinan kerajaan dalam membantu penjawat awam membuat perancangan dan persiapan awal bagi menyambut hari raya. Kementerian Pengangkutan membuka peluang kepada mana-mana pihak yang berkelayakan dan memenuhi syarat untuk menjadi penyedia perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fuk berkata tawaran itu dibuat berikutan konsesi Puspakom Sdn Bhd akan tamat tempoh pada 31 Ogos tahun depan. Perkara itu diputuskan di dalam mesyuarat Kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 17 Mac lalu. Ketetapan itu bermakna Puspakom tidak lagi menjadi penyedia tunggal perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor bagi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mulai 1 September 2024. Menurut Anthony, keputusan berkenaan adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing serta memudahkan seluruh rakyat. Bagi melaksanakan keputusan tersebut, kementeriannya bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membangunkan syarat-syarat kelayakan, peraturan pengoperasian, skop perkhidmatan, penetapan lokasi pemeriksaan dan garis panduan bagi pihak-pihak lain yang berminat menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan motor. MOT sedang dalam proses memuktamadkan semua syarat permohonan pengoperasian dan dokumen tawaran oleh mana-mana pihak yang berminat dan proses pelawaan berkenaan
dijangka bermula selewat-lewatnya pada suku pertama 2024. Mengenai perjanjian konsesi Puspakom semasa yang pernah dilanjutkan selama 15 tahun pada 2009, kerajaan bersetuju melanjutkan perjanjian tersebut untuk tempoh yang sama berkod kuasa 1 September 2024 dengan penambahan terma-terma dalam perjanjian sedia ada. Penceramah Dr. Zakir Naik berada dalam keadaan selamat dan laporan berkenaan penahanannya di Oman adalah tidak tepat. Ketika ini beliau masih dilindungi kerajaan Oman selepas tiba di negara itu untuk menyampaikan ceramahnya semalam dan hari ini. Perkara itu disahkan peguam yang mewakilinya Dato' Akberdin Abdul Kadir yang memaklumkan Dr. Zakir Naik berada dalam keadaan selamat dan diberi layanan yang baik di Muscat, Oman. Menurutnya, penceramah terbabit turut mengirimkan pesanan memaklumkan beliau selamat dan berada di hotel. Dr. Zakir juga memaklumkan laporan mendakwa penahanannya adalah sekadar berita rekaan. Malam tadi, beliau sudah selesai menyampaikan ceramahnya dan satu lagi akan diadakan hari ini. Dan selepas itu, beliau akan pulang semula ke Malaysia namun tidak dapat diperincikan perjalanan pulang itu demi keselamatannya. Semalam, media melaporkan penceramah terkenal Dr. Zakir Naik yang menjadi buruan di India tiba di Muscat, Oman bagi menyampaikan ceramahnya selepas tarawih pada malam tadi dan hari ini. Dr. Zakir Naik sebelum ini menetap di Malaysia selepas berdepan dakwaan mahkamah di India berhubung pengubahan wang haram, menyokong aktiviti keganasan dan mencetuskan ketegangan agama. Malah kerajaan India juga menghantar permohonan rasmi bagi mengekstradisi penceramah kontroversi Zakir Naik pada Januari 2021. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perak menyediakan 4.5 juta biji telur bagi keperluan Ramadan di negeri itu. Pengarah Fama Negeri Nur Syam Ramli berkata, bekalan sumber protein itu ditambah 2 kali ganda daripada bekalan sedia ada bagi menampung keperluan pengguna sepanjang bulan Ramadan. Biasanya kita menganggarkan permintaan tu akan menjadi 2 kali lah. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Ya, 2 kali ganda. Tapi saya dapat maklumat mengatakan bahawa bekalan tu untuk bekalan di negeri Perak semasa Ramadan dan Syawal nanti insya-Allah mencukupi. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan sesi walkabout program Jualan Ramadan Madani peringkat Negeri Perak 2023 yang dirasmikan Exco Pertanian dan Industri Makanan Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun di Pasar Tani Tapah. Menurut Nur Syam, walaupun bekalan sedia ada mencukupi, namun bekalan telur akan ditambah ekoran permintaan sumber protein itu yang tinggi ketika bulan puasa. Katanya setakat ini 290,000 biji telah dibekalkan untuk keperluan pengguna sejak Disember tahun lalu sehingga awal bulan ini. Selain bekalan dari pengusaha tempatan, bekalan telur turut didapatkan dari Melaka. Sementara itu, mengulas mengenai jualan Ramadan Madani peringkat Negeri Perak, Datuk Muhammad Zulkafli berkata 12 lokasi pasar tani dibuka untuk jualan tersebut. Katanya pasar-pasar tani khas yang dibuka pada hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Ahad itu memberi peluang kepada pengguna untuk mendapatkan bekalan keperluan Ramadan pada harga lebih rendah. Aktiviti jualan tersebut akan diadakan sebelum minggu pertama Ramadan. Seperti pada hari inilah bagi memudahkan pengguna mendapat bekalan. Program ini merupakan satu jualan tahunan khas Fama setiap kali menjelang Ramadan. Katanya melalui program jualan tersebut, pengguna boleh mendapatkan pengurangan harga dari 5 hingga 10% bagi komoditi terpilih. Fama menyasarkan 13.5 juta ringgit sebagai nilai jualan keseluruhan program jualan Ramadan Madani di negeri itu. Jualan menu rahmah di Bazar Ramadan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru mendapat sambutan baik dari pengunjung. Tinjauan kru Berita Al-Hijrah di bazar berkenaan mendapati walaupun secara keseluruhannya berlaku sedikit peningkatan harga jualan makanan dan minuman berbanding tahun lalu, namun ia masih boleh diterima ekoran keadaan harga bahan mentah yang tidak menentu. Antara yang mengalami kenaikan harga ialah kuih muih dan lauk pauk yang meningkat sekitar 20 sen sehingga RM1. Terdapat juga peniaga yang mengambil inisiatif memberi beberapa pilihan harga dengan kuantiti yang berbeza supaya semua lapisan masyarakat dapat merasa dan membeli.
Biasa okey, kalau naik pun tak banyak lah, okey lah. Bahasa dia dah lah dia ekonomi lah ni. Kalau naik pun tidaklah banyak. Kan saya rasa okey lagi lah. Mampu lagi lah nak belinya. Boleh lah. Harga dia lebih kurang kan macam tahun lepas sebenarnya? Ada setengah-setengah kedai-kedai tu ada naik sikit, ada setengah ada masih jual harga biasa lagi, tapi kebanyakan rasa pun naik sikit lah. Sikit je naik. Tapi masih mampu. Masih mampu lagi lah. Ada pengunjung yang memilih untuk berbelanja di gerai yang menyediakan menu rahmah memandangkan harga juadah yang dijual di bawah RM5 dengan kualiti dan kuantiti yang memuaskan. Saya rasa menu rahmah ni memang baguslah untuk dengan apa kita punya ekonomi sekarang ni kan yang sangat macam tak stabil sangatlah untuk semua masyarakat rakyat ni eloklah dengan menu rahmah ni. Harga dia memang mesra rakyat. Sementara itu, peniaga makanan yang ditemui menyahut seruan kerajaan untuk menjual menu rahmah dengan menjual lebih rendah berbanding kebiasaan. RM6 kita potong 8. Maksudnya kalau kita jual RM5 kita potonglah sikit 10 ke at least dapatlah sikit. Jadi boleh baikat harga yang sebenarnya RM6 tu. Jadi dari segi pelanggan macam mana sambutan dia dengan menu rahmah? Dia orang agak bolehlah dia boleh terima. Jadi dia boleh pilih ayam dengan ikan. Kebanyakan dalam masa 2 jam ni adalah respon dia orang. Saya dah bagi tahu yang 2 jenis ni menu rahmah dan dia orang pilih yang rahmah lah. Menu rahmah ni saya menyahut seruan KJL lah untuk nilai rakyat-rakyat ke. Sebab lo ni ke musim gini ke. Jadi saya menyahut lah untuk jual menu rahmah ni. Ya berharga RM5 lah. Biasa berapa tu? RM6. Jadi macam mana? Masih dapat keuntungan ke? Boleh lah. InsyaAllah boleh. Selain daripada perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, terdapat 2 lagi bazar Ramadan Rahmah di Kelantan, iaitu di Pasir Tumbuh dan Kubang Kerian yang mana sekurang-kurangnya 30% daripada peniaganya menawarkan jualan pada harga rahmah iaitu di bawah RM5. Rakyat Palestin dibunuh Zionis, kesucian Ramadan tercemar. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pembinaan kompleks Madrasah Darut Tahfiz wa Ulimul Quran Lil Banat di Taman Amalinda dekat Raub bakal memberi manfaat kepada kira-kira 200 pelajar apabila ia siap kelak. Kompleks bernilai RM16 juta itu akan dilengkapi infrastruktur seperti asrama, dewan makan dan surau sekaligus memberi kemudahan lebih selesa kepada pelajar madrasah berkenaan. Pengasas Madrasah Terbabit Zawawi Jaafar atau lebih dikenali Maulana Zawawi berkata perancangan membina kompleks itu kini terbantut disebabkan kekurangan dana. Setakat ini katanya kutipan dana baru mencecah RM100,000 bagi merealisasikan pembinaan kompleks itu di atas tanah seluas 4.4 hektar. Keseluruhan pembinaan madrasah ni dengan madrasah yang tempat pengajian, asrama, rumah guru, lepas tu pasarana yang lain, kantin dan sebagainya memerlukan lebih kurang dalam 16 juta. Dan yang terkumpul sekarang yang kami baru melancarkan kutipan dana terkini ni dalam seminggu 2-3 minggu ni dah terkumpul hampir 100,000 lebih. Jadi yang kami perlukan nak mencukupkan 16 juta itulah. Dan pembinaan insya-Allah akan dimulakan dalam masa yang terdekat ni. Disebabkan kekangan tempat yang terhad, kini madrasah hanya mampu menerima seramai 30 pelajar yang mendalami pengajian kitab dan hafalan Al-Quran di sebuah rumah di Taman Perumahan. Bagi mudirah madrasah Umairah Cik Pa, pelajarnya sangat bersemangat untuk menimba ilmu di kompleks baharu itu nanti. Kita pun ada kongsikan dengan pelajar sedikit sebanyak yang kita dah buat ni. Jadi mereka sangat bersemangatlah dan menanti-nantilah dan selalu bertanya bila nak siap, bila nak start apa semua insya-Allah. Dan mak ayah pula bila mana dah ada ni diorang berhajat untuk menghantar lagi anak-anak yang lain. Beliau berharap orang ramai termasuk syarikat korporat tampil membantu dalam pembinaan tersebut. Sementara itu, penduduk yang ditemui berharap pembinaan kompleks ini dapat segera disiapkan. Jadi saya berharap sangat kan sekira bangunan madrasah ni supaya dapat disegerakan pembinaannya. Kan mungkin banyak kebaikan dan orang kampung pun tertanya-tanya juga macam mana madrasah ni bila boleh siap supaya
anak-anak mereka dapat dihantar untuk menyambung pelajaran lagi di sini. Mereka yang ingin menyumbang boleh menyalurkannya ke akaun tertera. Masjid Ar-Raudah As-Sakinah yang dijangka siap menjelang 2024 bakal memanfaatkan 2,000 jemaah di 3 taman perumahan sekitar Kangkar, Taman Pulai Emas, Johor Bahru. Jurucakapnya Hanafi Ahmad berkata, pembinaan masjid itu adalah tepat pada masanya berikutan pertambahan jemaah sejak 16 tahun lepas. Menurut Hanafi, idea pembinaan masjid ini adalah untuk menaik taraf surau Ar-Raudah As-Sakinah yang telah dibina sejak 2007 lagi dan menyaksikan ruang solat yang tidak lagi mampu menampung kapasiti jemaah yang semakin ramai. Kalau dahulu 2007 pun kita patut ada masjid, sekarang bertambah padat. Kerana apa? Penduduk makin bertambah, lebih kurang hampir sekitar belasan ribu orang, dan kemudiannya Masya Allah, Tabarakallah, surau hanya boleh memuatkan lebih kurang dalam 600 hingga 1,000 orang. Dan kemudiannya tambahan pula di situ ada sebuah sekolah agama, sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. Tambahnya difahamkan kerja-kerja pembinaan sedang berjalan namun masih memerlukan dana sebanyak 11.3 juta ringgit untuk menyiapkan keseluruhan masjid. Kad ni terkumpul lebih kurang 9 juta lebih. Kami memerlukan lebih kurang 2 juta lagi. Setakat ini yang telah dilakukan pemerobohan di seluruh kawasan sekitar. Dewan lamanya apa semua itu dah dirobohkan, tandas lamanya telah dirobohkan. Cuma yang tinggal adalah bangunan asal yang bakal dirobohkan tempat solat tersebut. Parking pun telah diratakan. InsyaAllah peratusan untuk projek ini bermula telah ikut progres yang telah ditetapkan. Lebih kurang 10% saja. Menariknya jelas beliau, masjid baharu yang bakal dibina ini akan menyediakan pusat penjagaan orang tua, dewan serbaguna, tadika serta kuartus untuk imam dan bilal dan pelbagai lagi kemudahan serta fasiliti yang boleh dimanfaatkan jemaah masjid. Untuk sama-sama berinfak dalam usaha membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas ini, boleh salurkan ke nombor akaun Maybank bernombor 5513 0653 9838. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi nombor dan laman sosial seperti tertera. Kuda belang terlepas di jalanan. Satu Ramadan di tebing barat dicemari darah selepas tentera Israel menembak mati seorang rakyat Palestin dalam serbuan di kampung Shufa di Tulkam. Amir Imad Abu Hadijah, 25 tahun, yang menjadi buruan Israel, ditembak di kepala dan bawah kaki. Kematian Amir adalah pembunuhan pertama oleh tentera Israel ketika bulan suci Ramadan. Terdahulu, Israel menyerbu kampung Shufa dan melepaskan tembakan ke arah Amir Imad yang didakwa Israel terlibat dalam kejadian tembakan yang menyasarkan Israel. Insiden terbaru itu berlaku hanya beberapa hari selepas Israel dan pihak berkuasa Palestin mengadakan rundingan di Mesir bagi mengurangkan ketegangan ketika siri keganasan di wilayah itu kian memuncak. Sementara itu, ribuan rakyat Palestin menghadiri pengebumian Amir Imad di Tulkam. Serbuan tentera Israel di tebing barat berlaku hampir setiap hari sejak tahun lalu, kononnya bagi memburu pengganas. Sejak awal tahun lepas, konflik itu telah meragut 87 nyawa rakyat Palestin termasuk kanak-kanak. Demonstrasi bagi membantah pembaruan skim pencen di Perancis bertukar ganas selepas penunjuk perasaan bertempur dengan polis. Situasi itu diburukkan lagi dengan tindakan presidennya Emmanuel Macron yang nekat untuk menaikkan umur persaraan daripada 62 kepada 64 tahun tanpa melalui undian di Parlimen. Protes itu berlarutan selama 3 bulan dan tercetus di seluruh Perancis termasuk Paris. Jumlah peserta protes juga semakin meningkat berbanding protes sebelum ini. Ia juga disifatkan demonstrasi paling ganas sekaligus mencetuskan krisis domestik terbesar pada penggal kedua pentadbiran Macron. Ketika protes di serata Perancis, pasukan keselamatan melepaskan gas pemedih mata dan menggunakan belantan bagi menyuraikan orang ramai. Bomba juga terpaksa campur tangan berikutan penunjuk perasaan menyalakan api di jalanan.
Kemelut itu juga dilihat bakal menjemari lawatan Raja Charles III ke Perancis minggu depan, iaitu lawatan rasmi pertama baginda keluar negara sebagai Raja Britain. Ketika Charles dijadualkan berada di Perancis, Kesatuan Sekerja mengumumkan mogok dan bantahan besar-besaran pada Selasa depan. Protes itu setakat ini telah mencederakan 150 anggota polis, manakala puluhan penunjuk perasaan ditangkap. Di Seoul, seekor kuda belang terlepas dari zoo dan berkeliaran selama 3 jam di jalanan. Kemunculan haiwan berkenaan di tempat awam mencuri perhatian orang ramai dan menjadi bualan di media sosial. Menerusi video yang dikongsikan AFP, kuda belang yang diberi gelaran Sero itu dilihat berkeliaran di kawasan penempatan penduduk dan kelihatan bingung. Ketika itu, penjaga zoo bersiap sedia untuk membawa pulang Sero ke zoo semula. Operasi menangkap haiwan itu tidak mudah kerana ketangkasannya berlari. Namun ketika Sero melalui lorong yang sempit, penjaga zoo bertindak melepaskan ubat penenang ke arahnya. Sero kemudian diikat dan dipindahkan ke sebuah truk. Kemunculan Sero di lokasi awam mendapat perhatian ramai di mana orang awam memuat naik gelagat haiwan itu di media sosial. Sero 3 tahun dilahirkan pada 2019 dan mula berkelakuan pelik selepas kematian ibu dan ayahnya. Tiada makanan dan hanya bersahur dengan ubi kentang. Itu situasi dilalui keluarga ibu tunggal dari Herat, Afghanistan ketika umat Islam menyambut Ramadan di seluruh dunia bermula semalam. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali yang kembali ke negara konflik bersama tim sukarelawan Yayasan Amal Malaysia sejak Isnin lalu. Semalam umat Islam menyambut Ramadan. Di Afghanistan, bulan suci umat Islam itu diraihkan dalam serba sederhana dan luka. Situasi ekonomi yang makin meleset, kenaikan harga barang dan krisis kemanusiaan menyebabkan lebih 24 juta daripada keseluruhan 40 juta populasi Afghanistan bergantung kepada bantuan asing. Di Herat, bandar yang terletak di barat Afghanistan, ramai rakyat Afghanistan berdepan dengan cabaran menyambut Ramadan, termasuklah ibu tunggal 4 anak, Bashmina. أنا میتونم مشکلاتی سختی دارم به خدای تو روزی بیانه که کچالی پخته کنیم پوستا نگاه کن زباش یومی پوستا ما پخته کنیم کمی تو کار مخرب روزی 100 روپیه میشه 100 روپیه ما کرایه خو بکنیم پولی بار پولی آو تدایی بچه خو نون خوش که نمیشه برای Bashmina berasal dari Jalalabad dan disebabkan kemiskinan dia kini menetap di Bandar Herat sejak 15 tahun lalu. Katanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, bulan Ramadan tetap disambut walaupun keluarganya kini berdepan dengan kepayahan. فعلا خوی کی نسل چی گردن خود رو بسته کنم بیا صدا سعی کنی زندگی من ببینی چی دیشب که چالی سال شام پخته کنم بسری من نخور. Bashmina adalah antara penerima bantuan makanan asas Ramadan sumbangan Yayasan Amal Malaysia di Herat. Ketua Misi Bantuan Ramadan Yayasan Amal Malaysia ke Afghanistan, Zulkifli Baharun berkata, selain di Bandar Herat, NGO kemanusiaan itu turut menyampaikan bantuan kemanusiaan di Kabul dan Nangarhar pada misi kali ini. Asakan untuk program kali ini sebanyak 2,000 pek makanan selain iftar untuk buat untuk anak-anak yatim, untuk pelajar madrasah dan untuk juga ibu-ibu tunggal yang berada di sekitar Bandar Herat ini. Bagi seorang penerima bantuan makanan Abdul Zahid, keadaan ekonomi yang makin teruk khususnya kekurangan pekerjaan memburukkan lagi keadaan. Namun bapa kepada 6 anak itu juga turut berterima kasih kepada bantuan makanan, bantuan asing yang disalurkan termasuk dari Malaysia pada bulan mulia Ramadan ini. ما از طرف خود از طرف نهاد تشکری زیاد از مردم مالیزیا میکنه حتی از خودنا از دولتنا هر کس که کمک میاره اما خواهانیم از اینا که مردم افغانستان تنها نبودن. Data terkini World Food Program WFP menyatakan 1 daripada 3 warga Afghanistan kini tiada makanan di atas meja atau dengan kata lain mereka berdepan dengan kelaparan. Sekatan ekonomi dan sikap skeptikal masyarakat dunia pula dilaporkan memburukkan lagi keadaan krisis kemanusiaan di negara itu. RHB guna perbankan digital baharu. Laporan BI Niaga,
Kumpulan Perbankan RHB akan memindahkan perkhidmatan perbankan mudah alih dan internet RHB Now sedia ada kepada platform perbankan mudah alih RHB dan perbankan dalam talian RHB yang baharu. Menurut RHB dalam satu kenyataan, penghijrahan itu akan selesai pada 31 Mac ini dan pelanggan digalakkan untuk menggunakan sepenuhnya platform baharu itu bermula 1 April dan seterusnya. Berikutan peralihan ini, kebanyakan perkhidmatan perbankan tidak lagi tersedia pada platform lamanya RHB Now. Pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan RHB, Muhammad Rashid Muhammad berkata, pihaknya meningkatkan platform perbankan mudah alih dan internet dengan ciri baharu yang menyediakan pengalaman perbankan dalam talian yang lebih diperibadikan kepada pelanggan untuk rangkaian produk dan perkhidmatan RHB seperti deposit tetap, penempatan dan pengeluaran pelbagai mata wang serta ganjaran dan penebusan yang disatukan. Untuk kelancaran, nama pengguna dan kata laluan kelayakan log masuk pelanggan tetap sama. Sehubungan itu, semua pelanggan diminta untuk beralih kepada perbankan mudah alih RHB dan perbankan dalam talian RHB untuk menyediakan pembayaran berjadual, pemindahan serta akaun kegemaran mereka pada sistem baharu sebelum 31 Mac 2023 bagi mengelakkan komplikasi yang tidak perlu. Baik, sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syaringat, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.